Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Bahrul Madhi. Kita sampai pada bab yang ke-31. Bab ma jaa fil harji wal ibadati fihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan huru-hara perang dan menyatakan berbuat ibadat ketika dalam keadaan huru-hara perang. Kelebihan berbuat ibadat ketika keadaan huru-hara. Kita membaca 3 hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-'ilmu wa yaksuru fiha al-harj. Qalu ya Rasulullah mal harj? Qala al-qatlu. Daripada Abi Musa katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya selepas aku mati di belakang kamu beberapa hari yang diangkat padanya ilmu dan akan banyak berlakunya huru-hara. Kata mereka itu, ya Rasulullah, apa huru-haranya? Jawab Rasulullah, al-qatlu, pembunuhan. Yang kedua, an Maqil bin Yasar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Daripada Maqil bin Yasar dikembalikan hadis ini kepada Nabi, bersabda Rasulullah, beribadat dalam keadaan huru-hara pahalanya seperti berhijrah kepada aku, ataupun pahala berhijrah. Dan hadis yang ketiga, an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Daripada Sauban katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancungkan pedang pada umatku, tiada diangkat daripadanya sampai hari kiamat. Ketiga-tiganya ialah hadis yang sahih dan hadis yang hasan sahih daripada Rasulullah. Ketiga-tiganya menceritakan tentang huru-hara yang berlaku kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembunuhan dan pembunuhan, atau lebih tepat kita sebut peperangan ataupun peperangan, dan kelebihan dalam keadaan huru-hara, pembunuhan dan peperangan yang menjadi-jadi. Baik, kita sampai masalah ke 155. Jumpa tak abang? Tak jumpa mesej cari? Tak jumpa? Masalah 155. Jangan cari bab, cari masalah. Jumpa? Okey nah? Baik. Ada siapa yang perlukan rescue? Tak ada ya? Baik. Ketahuilah wahai saudara, huru-hara dan fitnah ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak terjadi selepas daripada wafat Nabi. Kita baca dah dalam 2-3 bulan ni cerita tentang Nabi ni duk sebut bahawa selepas Nabi wafat ni banyak jadi perang, banyak jadi pembunuhan, banyak jadi huru-hara. Dan Nabi kata, bila terangkat saja pedang sesama orang Islam, bila terangkat saja pedang sesama umat Nabi Muhammad, maka tiada berhenti mengangkat pedang itu sampailah kiamat. Sebab tu kita hari ni kita boleh tengok sampai bila-bila pun tak aman. Jalan di darat tak aman, jalan di udara tak aman, jalan di laut pun tak aman. Mai di laut nun lanun Somalia, lanun Kenya, semuanya tu ada. Tu yang berjalan di laut, berjalan di udara pun tak aman, duk rampasan kapal terbang tiap-tiap hari. Jalan di darat pun tak aman. Naik bersikal pun tak aman. Walaupun kita duduk dalam satu taman, namanya desa aman. Ustaz Zuhair ke mana ni? Ya? Batuk tak sihat.
Ingat boikot. Kan ya? Baik. Sebab banyak jadi yang demikian itu sebab sedikit orang yang memberi nasihat kepada segala umat Muhammad. Oleh kerana orang yang memberi nasihat itu tidak ada, yakni berkurang adanya orang yang mengajar dan orang yang menanggung ilmu syarak yang mengajar dan memberi jaga akan tidak berbunuh-bunuhan. Kata pengarang kitab ni, sebab apa terjadi demikian? Yang pertama sekali sebab kata dia, orang yang memberi nasihat tu tak ada. Orang yang bagi ingat supaya jangan bergaduh ni tak ada. Yang kerjanya ialah yang banyak tolong duk perangat, tolong duk perapi. Bagi api yang sikit jadi marah, bila api yang sekam jadi lagi marah. Yang tu banyak. Yang nak padam api, yang nak padam bara ni tak ada. Bara permusuhan, api permusuhan ni semakin dinyalakan. Cuba tuan-tuan tengok filem atau drama yang menyuruh supaya jangan berlaku pembunuhan, berapa banyak? Yang banyaknya ialah filem atau drama yang suruh bunuh orang. Sehingga gambar-gambar pembunuhan diterang, dicerita dalam internet dan kita boleh tengok dengan sebebas-bebasnya. Gambar orang bunuh diri pun banyak. Nak tengok gambar orang bunuh diri terjun bangunan, dirakam, ditunjuk dalam internet. Hari ni orang pakat bunuh diri. Dulu yang kita dengar orang bunuh diri ni orang Hindu saja, orang Jepun saja yang rajin bunuh diri. Lah orang Melayu dah yang main telan racun tikus, yang main kerat urat lengan, yang main terjun bangunan dan sebagainya. Kenapa jadi macam itu? Kerana dorongan untuk membunuh diri dan cara membunuh diri dah luas. Dorongan itu boleh dapat dalam TV, dalam majalah, dalam internet dan sebagainya. Sebab tu kita tengok dalam rancangan 360, cerita minggu ni cerita tentang gay. Ya, cerita tentang gay. Mas Zidu ni duk temu ramah puak-puak gay ni. Bila dia tanya, kenapa perlu jadi homoseks? Kenapa perlu jadi gay? Dia kata, kami tak kacau orang. Kami tak kacau orang. Kami rasa perbuatan kami ni, kami-kami je. Kami tak ada demonstrasi ramai-ramai. Kami tak ada tunjuk perasaan pecah kedai. Kami buat hal kami je. Jadi, kegiatan kami ni, apa salahnya? Kami tak kacau orang. Ini hak kami. Kenapa mereka jadi gay? Kerana banyaknya cerita tentang gay. Banyaknya laman web tentang gay dalam internet. Akhirnya pengaruh itu mereka cuba dan mereka buat. Sebaliknya orang yang nak cerita tentang gay ni kurang. Nak cerita majalah, nak cerita tentang keburukan gay, penyakit yang timbul daripada gay, surat khabar mana yang nak sebut? TV mana yang nak siarkan? Majalah mana yang nak siarkan? Majalah hiburan mana yang nak cerita buruknya gay ni? Majalah hiburan mana nak cerita buruknya bunuh diri ni? Tak ada. Bila tak ada, maka orang akan ambil benda yang mereka nampak selalu, benda yang mereka tengok selalu, mereka yang jumpa selalu. Sebab itu mereka nak cuba. Bila nak cuba, maka jadilah gay, jadilah pengkit. Pengkit kan pancake. Yang saya tahu pancake, saya tahu. Jadi pengkit. Sebab apa? Sebab budaya yang mereka tengok. Budaya ini mereka boleh tengok macam-macam. Dalam majalah, dalam surat khabar, dalam TV, dalam drama, dalam filem, dalam internet. Tetapi budaya ataupun cerita tentang haramnya pengkit, ataupun buruknya gay, ataupun jahatnya bunuh diri, berapa banyak yang siarkan, berapa banyak yang cerita. Sebab itu mula-mula pengarang kitab ni sebut, orang yang nak mengajar ni tak ada. Ustaz tu ada lah, tapi setakat mana ustaz tu boleh pergi? Penceramah tu ada lah, tapi setakat mana penceramah tu boleh sampai? Berbanding dengan TV, berbanding dengan internet dan sebagainya. Cerita tentang itu. Ini sebab yang pertama kata dia, tidak ada orang yang mengajar, tidak ada orang yang memberi ingat, jangan berbunuh-bunuh. Dan yang kedua, orang yang mendengar pula sedikit. Tuan-tuan ni, yang ni tiap-tiap bulan tu pun makin duk kurang boikot. Sebab Ustaz Kazim tak clear belah mana, tak clear juga.
Jadi yang hak duk mengaji ni pun sedikit. Yang duk mengaji, duk cerita tentang ni pun sedikit. Jangan bergaduh, jangan bergaduh, jangan bergaduh, ni sedikit. Maka dengan sebab itu, malah ada yang demikian, itu daripada mulut orang yang tahukan. Maka dengan sebab kejahilan mereka itu, serta kuat pula berpegang kepada dunia dan berpaling kepada yang lain daripada ibadat, maka akhirnya jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan bunuh. Bila dua benda ini tidak ada ataupun sedikit, yang pertama orang yang mengajar sedikit, yang kedua yang mendengar pun sedikit. Bila ilmu ini tak sampai, bila pengajaran ini tak sampai, maka jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan akhirnya bunuh. Rompak stesen minyak, bunuh. Baru ni ustaz di Perak, ya, kena tetak di kepala, tetak di tengkok, hampir putih tangan. Main-main pok-pok paria ni pi tetak ni, tanpa belas kasihan. Anak 6 orang, yang paling kecil 5 bulan. Siapa nak belah? Kawan kerja pejabat mufti, dia buat part time jaga stesen minyak malam-malam. Elok nak balik dah tukar shift, dah main perompak pula. Cukup senang bunuh orang. Masuk dalam stesen minyak, tolak pintu, ambil parang, tetak, dah. Kawal tu merangkak pun tetak lagi. Itu masalah kita. Bicara belum tentu lagi. Lepas tak lepas, sangkut tak sangkut. Tapi hamba Allah dah mati, garanti mati dah. Anak 6 orang, garanti jadi yatim dah. Isteri confirm janda dah. Mata pencarian tutup dah. Dan isteri ni jadi guru kafar. Guru kafar berapa sen gaji? Nama pun kafar. Kafar ni dalam bahasa Arab cukup. Sebab tu gaji 500 pun cukup. Nama kafar. Sebab tu tuan-tuan kena tukar nama lain. Laisa kafar, tak cukup. 500 tak cukup. Orang dah jadi satu benda yang sangat menyayat hati. Kita dengar ni menyayat hati. Tapi orang yang tidak ada hati perut, yang tidak ada perasaan, malah yang bernafsukan kepada nafsu binatang, menganggap perbuatan mereka itu ialah hebat. Dengan tak pakai topeng, dengan tak pakai penutup muka, keluar muka dekat CCTV, relax aja. Jadi brutal, pok-pok perian. Pasal apa? Pasal filem-filem yang mari daripada negara mereka. Beratus-ratus filem dalam setahun yang dihasilkan oleh negara India. Negara yang paling banyak mengeluarkan filem dalam dunia. Lebih daripada 600 buah filem setahun. Cuba tengok tuan-tuan, berapa persen filem yang baik-baik. Yang banyaknya ialah filem yang menyuruh bunuh orang. Dia bukan ada macam cerita Sanggam dulu-dulu. Merenam Joker ke, Hati Merisati zaman kita dulu, tak apa lah. Semua baik-baik, Dosti Ilafar lah. Biar kau mausam, duk tukar baju dekat 10 kali je. Mai filem mereka lah ni semuanya bunuh belaka. Bunuh. Sebab itu mereka ni bila terpengaruh dengan filem-filem itu, terbawa-bawa ke dalam kehidupan masyarakat mereka. Akhirnya jadi hero, puak-puak yang keluar daripada estate. Dulu duduk dalam estate, sekarang dah keluar tengah pekan. Dia tak pernah jumpa benda-benda ni. Dia mari merak tuan-tuan lah. Sebab itu tuan-tuan, bila jadinya demikian, maka Nabi menyebutkan kepada kita, sebelum wafat Nabi SAW, Nabi ceritakan bahawa kepada sahabatnya akan perihal sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harj. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di belakang sekalian kamu wahai sahabat, yakni kemudian daripada beberapa masa akan diangkatkan ilmu di dalamnya dengan dimatikan segala orang-orang alim, dan jadilah banyak huru-hara di dalamnya.
Dalam hadis sahih ini Nabi sebut, punca pertama berlakunya huru-hara ialah orang-orang alim mati banyak. Bila orang alim ni mati ramai, ataupun mati dalam erti kata ada tapi tak mau cakap, tu pun mati juga. Dia masih hidup, dia masih boleh nyawa, dia boleh cakap, boleh mengajar, tapi tak berani tegur. Itu pun dipanggil mati. Kata Nabi, bila mereka ni mati, bila mereka ni mati, maka jadilah huru-hara. Tuan-tuan tengoklah hari ni bila berlaku. Contoh kita paling mudah tengok huru-hara dalam bab korban. Sudahlah. Bila tok-tok alim tak ada, bila tok-tok alim ada tapi tak berani tegur, berapa ramai yang jadi huru-hara dalam bab korban. Ni kita nak mari korban tak berapa lama ni. Berapa ramai yang faham tentang masalah korban? Apa syarat sah korban? Apa rukun korban? Apa binatang yang boleh korban, apa binatang yang tak boleh korban? Untuk orang mati, bolehkah dikorbankan lembu pada dia? Ataupun untuk budak-budak yang belum cukup umur, bolehkah korban atas nama budak-budak yang belum baligh? Berapa banyak orang hari ni yang buat korban untuk orang mati? Bila kita tanya untuk siapa? Untuk arwah mak, arwah ayah. Mereka wasiat ke? Tak, saja buat. Ngenangkan dema tu ustaz banyak nolong. Tak tahu nak nolong dema macam mana, sebab itulah saya korban untuk dema. Kalau dia tak wasiat, tak sah kalau tuan-tuan buat korban atas nama orang mati. Berapa ramai yang buat? Buat juga, padahal tak sah. Ataupun orang yang buat wasiat atas orang mati, pak dia nama Sidik Segaraga. Sidik Segaraga ni dah sakit nak mati. Dia kata pada anak dia, Abdul Wahid, ini wang 2,100 kamu buat korban untuk bapak kalau bapak mati. Baiklah ayah nak, nanti Abdul Wahid buatkan. Mati Sidik Segaraga. Maka hukumnya Abdul Wahid wajib buat sebab ditinggalnya duit. Dan Abdul Wahid langsung tidak boleh makan daging itu, langsung tidak boleh ambil apa-apa pun daripada lembu korban wasiat bapaknya. Haram dia ambil, haram dia makan. Bukan setakat Abdul Wahid saja haram makan, tanggungan Abdul Wahid pun haram. Isterinya haram makan, anak-anak Abdul Wahid pun haram makan. Berapa banyak orang yang buat wasiat untuk orang mati, dibalonnya juga sekilo. Katanya ambil berkat gitu dia. Ambil berkat, haram dia makan. Berapa banyak orang yang korban di Kemensah, tapi dibawa dagingnya, dibawa nun bawa ke Janda Baik Pahang, sembelih di sini. Lori pick up 2 tan duk tunggu. Sembelih, buah daging campak atas lori, pergi sedekah dekat orang. Dia kata kat sana lagi orang miskin banyak ustaz. Haram pindahkan daging yang disembelih di sini ke tempat lain. Haram disembelih. Apa makna haram? Dosa. Kalau nak pindahkan juga daging tu, pasti orang di sana ramai miskin, yang boleh dia pindahkan ialah 1/3 saja, iaitu bahagian dia saja. 2/3 lagi hendaklah diedar dan diagihkan untuk orang miskin, dan 1 bahagian lagi untuk orang-orang kaya dan orang seramai yang berada di situ. Ini hukum. Berapa banyak ustaz-ustaz yang tak tegur benda ni, walaupun dia duduk di celah-celah masyarakat yang berkorban. Pasal apa dia tak tegur? Saya katakan tadi, dia mati. Ini yang kata mati. Mati maksudnya masih boleh cakap, masih boleh mengajar, tapi tak berani nak cakap. Tak berani. Ini yang timbul masalah. Sebab itu jadi huru-hara. Kalaulah semua tok-tok guru berani cakap, tanpa mengira apa-apa kepentingan, tanpa mentakut pada satu-satu kuasa, cakap saja, insya-Allah masyarakat kita ni jadi elok. Masalah dia bila tok-tok guru takut nak cakap, ataupun masyarakat Islam sendiri sudah pun tidak menghormati tok-tok guru, sampai pada satu peringkat nanti orang kafir juga akan mempertikaikan ulama-ulama. Macam hari ini orang mempertikaikan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan tentang pengkit, yang batal, yang bantah, yang tak setuju dengan fatwa tu bukan orang Islam. Puak-puak kafir, NGO kafir, NGO ngok, tambah K belakang ngok nama dia.
Mereka ni yang bantah. Sebab apa mereka bantah? Sebab mereka tahu umat Islam pun bantah juga apa yang dibawa oleh fatwa. Jadi sebab itu maksud mati juga ialah ulama bercakap, tapi umat Islam tidak mau ikut cakap ulama. Itu juga dipanggil sebagai ulama yang mati. Dia ada cokoh di situ. Dia bercakap, dia terang, tapi orang tak mau ikut. Bila orang tidak mau ikut, maka halal Tuhan turunkan bala kepada kita. Sebab tu bila saya dengar tentang gay 2-3 hari lepas, dia kata apa ini susah, kami tak kacau orang, kami tak kacau orang. Apa sebab nak marah pada kami kumpulan gay ni? Apa sebab? Sebabnya ialah hampa punya paksai, Tuhan turunkan bala. Kamu punya hal, Tuhan turun bala pada kami. Memanglah kamu nak projek dua orang bubuh pilah tak mana apa. Tapi dengan sebab kamu buat projek jantan dengan jantan, Tuhan turun bala pada kami. Tu masalah dia. Kalau turun bala pada kamu saja tak apa. Ni dengan kami yang kaki masjid, yang kaki surau, yang kaki mengaji, yang balik pada haji, yang pergi buat haji, kami pun kena bala. Bukan masalah hampa punya nafsu saja. Masalah dia nafsu hampa itu menjadikan bala turun pada kami. Begitu juga dalam bab ini. Bila ulama mati, dia mati. Ataupun dia boleh cakap, tapi dia tak boleh tegur. Ataupun dia bercakap, tapi dia tak mau menegur. Ataupun dia menegur, orang tak mau peduli dia. Maka jadilah bala daripada Allah. Balanya apa? Bala yang saya sebutkan tadi, pembunuhan dan pembunuhan. Hari ni kita boleh tengok tuan-tuan budak beberapa tahun yang mati dibunuh, yang dipijak, yang didera. Kita dengar warga Mas yang mati dibunuh. Kita dengar orang yang dikerak 18. Kita dengar macam-macam tentang pembunuhan. Nyawa begitu murah, sehinggalah nak berubat sakit pun hari ni kena bunuh baru lega. Ambil helmet, pukul ramai-ramai, mati. Masalah ketagihan merokok pun bunuh juga. Polis pun nyawanya susah. Mak rempit duk langgar, perompak duk tembak. Nak jadi pengaman pun jadi susah. Orang sudah tidak lagi menghormati orang yang mengamankan. Jadi bekas ketua kampung pun susah, kena tembak pergi hantar anak pergi sekolah. Sampai sekarang tak jumpa lagi pembunuh yang tembak bekas ketua kampung. Kawan naik keluar Mercedes lama ni, mai hamba Allah tembak pam-pam balik gitu. Anak ni ingat pak dia ni ke apa kan main berjun, rupanya orang tembak. Mudahnya dan murahnya nyawa manusia untuk dibuang tuan-tuan, hanya kerana sedikit perkara. Maka sebab yang pertama Nabi sebut ialah kerana dimatikan segala orang alim dan jadilah banyak huru-hara di dalamnya. Dengan sebab itu mereka hidup dalam keadaan jahil, tiada tahu jalan bersatu, dan tiada tahu hidup bermuafakat sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Maka sudahlah jadi bangkit fitnah dan huru-hara berbunuh-bunuh di dalam mereka. Itulah makna pertanyaan sahabatnya akan makna huru-hara. Qalu ya Rasulullah mal harju? Qala al-qatlu. Kata segala sahabat, apakah makna huru-hara? Jawab Rasulullah, ialah berperang dan berbunuh-bunuh. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, masalah 156. Apa jadi kalau kita buat ibadat dalam keadaan huru-hara macam itu? Macam sekarang, huru-hara sekarang. Huru-hara kita ni kesibukan yang melampau-lampau. Keluar rumah awal-awal. Sekarang orang keluar rumah awal-awal sebab nak elak kantul. Dapatlah rendah 10%, pukul 5 keluar. Takut lewat pada pukul 7 umpamanya. Jadi kita sekarang ni jadi sibuk tak tentu halah. Macam-macam jenis sibuk. Sibuk nak keluar awal takut traffic jam. Sibuk nak keluar awal nanti parking tak dapat di office. Kan berebut parking. Jadi itu kesibukan kita. Ataupun kesibukan dalam keadaan memang terpaksa kena sibuk. Hantar anak pergi tuition, ambil anak, hantar suami, ambil suami, cari ikan, masak nasi. Sat lagi nak balik, sat lagi nak angkat kain, sat lagi nak lipat, sat lagi nak ambil balik anak, sat lagi nak ambil suami pula, sat lagi nak malam lagi kelas Quran pula, kelas piano lagi. Oi, sibuk sungguh.
piano ni tahun 1958. Ini apa? Ini namanya bongo. Oh, pakcik ingatkan piano, kata dia. Ini cerita pendekar Bujang Lapuk. Piano sebutannya. Jadi isteri pula sibuk macam itu. Sibuk yang dia sendiri pun tak tahu apa benda yang sibuk. Anak-anak pun sibuk. Cuti sekolah aja, tuition terus. Yang nak periksanya tahun depan, tapi budak-budak tuition hari ni. Cuti sekolah hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad cuti start. Hari Isnin kena pergi sekolah balik. Tuition. Sibuknya budak-budak. Sampai pening kepala. Masuk kelas taekwondo, masuk kelas renang, satgi masuk kelas hafazan pula, satgi pergi tuition, satgi pergi sekolah. Budak-budak pun tuition. Cikgu pun sibuk. Cikgu pun sibuk, mana nak mengajar, mana nak kerosos, mana nak main skin cepat kaya. Ui, sibuk sungguh cikgu ni. Macam-macam benda yang sibuk. Ustaz pun sibuk, sana ceramah, sini ceramah, pun sibuk juga. Nabi kata, dalam keadaan sibuk-sibuk macam tu, kalaulah kita buat ibadat, apa fadilatnya? Kalaulah dalam keadaan huru-hara sekarang ni, kita sempat berbuat ibadat, apa kelebihannya? Sesungguhnya tabiat manusia apabila kena susah dan kesempitan daripada bala dan huru-hara, jadi sibuklah ia dengan hal susah dan bala. Kita tengok banjir sudah. Yang duduk di pusat penempatan banjir sementara tu, berapa banyak yang semayang? Berapa banyak? Berapa ramai yang semayang? Tak tahu lah Ustaz, saya tak pernah banjir. Doa-doa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan kampung tuan-tuan tahun ni banjir. Merasalah duduk di pusat penempatan banjir. Berapa ramai yang pergi semayang? Nak semayang lagu mana? Aurat pun tak jaga. Duduk dalam dewan tu memanjang. Isteri tidur, laki anak dara. Isteri orang, laki orang. Anak dara orang tidur merata. Yang termasuk buai lagi. Yang biskut Mary lagi. Yang duk cokor makji ni, yang duk batuk, yang lelah. Nak semayang apa tuan-tuan? Sebab tu bila kita pergi tanya dekat mereka, tak semayang makcik? Semayang rumah orang tu hanyut, tanya semayang ni, dia marah kita. Rumah orang tu hanyut, dia tanya semayang. Kalau tak hanyut, kita tak semayang. Tak payah habak, tak apa. Oi, berapa persen tuan-tuan yang pergi semayang? Dia tak tahu. Kalaulah dia semayang waktu banjir tu, subhanallah, besar kepala. Macam yang di Johor baru. Tak 2 tahun lepas banjir di Johor, habis bumbung je nampak. Masjid pun tinggal bumbung. Mereka pergi semayang Jumaat atas bumbung masjid tuan-tuan. Hoi, kita tengok dalam TV, tengok dalam surat khabar, mereka pakat duduk semayang Jumaat atas bumbung masjid. Tuan-tuan nak semayang macam mana? Bumbung masjid tuan-tuan, kubah setengah bawang. Tu, kubah bentuk bawang. Tuan-tuan nak semayang macam mana? Bumbung masjid mereka flat tu tak apa lah. Bolehlah pergi buat kemah ke apa ke atas tu. Kalau bumbung rumah tuan-tuan, bumbung masjid tuan-tuan, pergi buat kubah setengah bawang, kuncup payung, macam mana nak buat? Payung buka setengah. Jangan mereka ni, mereka fikir panjang, mereka buat. Jadi senang, buh mimbar satu, makmum senang semayang. Dalam keadaan banjir pun boleh semayang. Yang ni ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bukan Allah nak seksa rumah orang banjir ni, saja-saja bukan. Allah nak tengok kamu ni okey ke tak okey. Allah tu Tuan kita. Bila Tuan kata kita ni kena semayang, kena semayang. Macam tuan-tuan, tuan-tuan ada bos. Kalau tuan-tuan ikut cakap bos suka. Maha bos kita Allah. Allah kata semayang. Kalau kita ikut cakap dia, Allah suka. Tu saja yang kita kena pegang. Senang aja tuan-tuan. Kalau kita ni jadi orang bawah, ada orang atas kita, ikut cakap orang atas suka. Orang atas kita siapa? Yang atas tu siapa? Yang maha atas, Allah. Allah kata buat apa? Buat pi. Allah suka. Walaupun Allah bagi banjir kat kita Ustaz. Ya, walaupun Allah bagi banjir dekat kita, tapi itu ujian. Allah nak tengok kamu boleh lulus tak boleh lulus. Ujian. Macam tuan-tuan jadi komando, bawa pisau rembo je masuk hutan. Adakah itu dikira sebagai dera?
Adakah dia itu sebagai ragging? Tidak. Nak ujian, kuat ke tidak? Mantap ke tidak? Bagaimana ketahanan fizikal kamu, mental kamu, kekuatan rohani kamu macam mana? Sebab itulah kita ni mesti ada ujian. Kalau kita kata kita ni askar yang kuat, perang tak pernah, apa pun tak pernah, kita nak kata kuat apa? Masuk hutan tak pernah, duduk dalam pejabat. Kamu askar ke? Ya. Kamu kuat? Ya. Duduk dalam pejabat, main internet saja. Kuat apa? Mesti dia ada ujian, barulah dia boleh mengaku sebagai dia orang yang kuat. Begitu jugalah kita hamba Allah. Kita pun kena jadi komando juga kadang-kadang. Komando dalam bentuk susah miskin. Komando dalam bentuk susah gempa bumi, tanah runtuh, banjir, rumah terbakar. Nak tengok kuat ke tidak semangat kamu? Kuat ke tidak kekuatan fizikal dan rohani kamu? Kita lulus. Bila kita lulus, alhamdulillah, pahalanya ialah pahala macam Nabi dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah. Kita tak dapat dah tuan-tuan, pahala hijrah tu mana dapat? Walaupun tuan-tuan dulu duduk di Batu Pahat, pindah ke Taman Hijrah, tak dapat pahala tu. Walaupun nama Taman Hijrah. Saya berhijrah ke Taman Hijrah kira-kira 10 tahun yang lepas, tak dapat pahala. Nama tak dapat pahala. Tetapi perbuatan kita tu boleh dapat pahala dengan cara apa? Diuji. Dan bila diuji kita mampu buat ibadat. Nabi kata kal hijrati ilayya, seolah-olah berhijrah kepada aku. Baik. Dan lupalah ia, atau berdalihlah ia dengan akan tiada kuasa berbuat ibadat. Bila ditimpa bala, bila ditimpa susah, maka dia akan jawab, saya tak ada kuasa buat ibadat. Paling mudah sakit. Tu saya tunggu banjir. Tunggu sakit sudah agak-agak boleh buat ibadat. Boleh pergi semayang senang-senang. Boleh tak merungut ke, tak merungut ke bila semayang? Berapa banyak orang yang bila diuji dengan sakit tak boleh nak semayang. Duduk pun tak mau semayang, berbaring pun tak mau, sambil pejam mata pun tak mau dia semayang. Dia kata dia sakit. Bila kita tanya, awak tak semayang? Sakit pun kena semayang. Dia kata, ustaz, Tuhan pun faham saya sakit, ustaz. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia ke mak? Dia ingat Tuhan ni pak saudara dia kot. Yang ni saya jumpa dah di typing. Dia bukan sakit, dia kerja majlis bandaran. Dia kena kerja pukul 5 pagi start lah. Tak sembahyang subuh. Kawan-kawan dia kata apa? Tuhan pun faham kita sibuk. Dia tanya kat kawan dia, tak sembahyang subuh ke kita ni? Kita kerja cari rezeki yang halal untuk anak isteri. Tuhan pun faham, dia kata. Balik rumah qada. Lepas tu mandu kata apa? Dengan mandu pun ikut sekali, ustaz. Betul ustaz cakap dia, ustaz. Salah. Bagi tahu dekat dia, Ustaz Kazim kata salah, wajib semayang juga. Tak apa, tu saya abang ada apa. Nampak tak tuan-tuan? Dia boleh kata tu, Tuhan pun faham kita cari rezeki yang halal. Subhanallah. Betapa mudahnya orang tak mau semayang. Seolah-olah lebih ringan daripada kapas yang ditiup angin. Cuba tengok kapas yang ditiup angin, ringan terbang. Macam itulah orang tak semayang. Tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Duduk di pasar malam tak semayang. Baru bala dengan sibuk menega, tak sempat semayang. Baru bala dengan tengok bola pun tak boleh semayang. Baru dibalakan dengan kenduri kahwin, tak semayang. Bala lu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, cari time lain, waktu kenduri. Jangan usik waktu solat. Bila waktu semayang yang tidak ada, selepas isyak. Buat kenduri lepas isyak. Selesai masalah. Tak payahlah pergi curi waktu zuhur, pergi curi waktu asar. Berapa ramai tak semayang? Caterer, budak-budak caterer, pengantin, mak bapak pengantin, tolong bagi tahu berapa persen yang semayang. Tukang basuh pinggan, kalau belah-belah kampung tu tak ada caterer, nu hak basuh pinggan gotong royong tu, yang duk cedok nasi, yang duk kacau nasi, yang duk kacau gulai, berapa ramai yang semayang? Yang duk angkat hidangan tu, berapa ramai semayang?
Pengantin, berapa ramai semayang? Rombongan pengantin yang sewa bas, omnibus. Berapa ramai yang pergi semayang tu? Tu hak sibuk duk bawa bunga tu, hantaran tu. Dia sibuk dah pengantin lagi tu. Dia riba hantaran tu pada Johor pergi Perlis. Tak boleh letak tempat lain tu ni. Agak-agak semuanya ada ni. Agak-agak kepala rimau, kepala arnab semua ni. Berapa ramai yang semayang mereka ni? Ini yang dikatakan bentuk-bentuk bala ni. Kalau diuji dengan bala nikmat pun tak sempat semayang, bayangkan kalau diuji dengan bala yang betul-betul menyakitkan. Menega tu bala nikmat, kenduri kahwin ni bala nikmat pun tak boleh semayang. Tengok bola tu pun bala nikmat pun tak boleh semayang. Kalau bala sakit, bala gempa. Sekarang ni tak ada gempa bumi, berapa banyak yang mendedahkan aurat. Pakai skirt, pakai baju tak ada lengan, pakai baju tak ada ni, tak ada apa ni. Ni orang panggil apa tu? Tak atas bau ni tak ada. Main berkembang saja ni. Kalau tarik pun lulus semua tu. Kalau tak gempa pun boleh pakai macam itu. Kalau gempa macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayang. Kalau gempa bumi lah, banjir lah, agak-agak mereka ni nak pakai apa? Tak pakai apa? Yang sekarang ni pun aman pun tak mau pakai apa-apa. Bayangkan kalau darurat, lagi tak pakai, lagi ada alasan. Pakai elok sikit, darurat, baju tak ada. Lah ni yang aman pun tak boleh pakai. Ni yang Nabi sebut kepada kita. Baik, kemudian nanti apakala hilang susahnya dan kesempitannya, ia beribadat dengan sungguh hati. Selalu orang macam itu. Dia kata kalau sembuh penyakit ni, saya buat ibadat. Kalau tak sembuh, tak buat lah. Nampak tak? Ni yang kata kedekut. Tahu tak? Nazar kedekut tu apa? Ipoi-ipoi, kalau kamu lulus SPM dapat 18A, mama puasa 3 hari. Kalau ipoi tak dapat 18A, mama tak puasa lah. Maknanya kedekut, berkira dengan Tuhan. Kalaulah aku sembuh penyakit ni, aku nak korban seekor lembu. Kalau tak sembuh, tak adalah korban. Ini yang Imam Ghazali marah. Imam Ghazali tegur orang yang korban macam itu, orang yang bernazar macam itu, orang yang bercakap puasa macam itu. Sebab dia nak harapkan dulu yang Tuhan bagi, baru dia nak buat. Dia dapat dulu apa yang dia minta, baru dia nak bagi pada Tuhan. Ini nama dia kedekut. Kalau orang yang baik pada Allah, dia buat dulu. Kenapa mama puasa? Sebab kamu nak periksa. Mama puasa 3 hari minta pada Allah, kamu terang dapat jawab soalan dengan baik. Kenapa mama puasa 3 hari? Kan mama sakit. Sebab sakitlah mama puasa, mama minta pada Allah sembuhkan penyakit. Itu betul. Kata Imam Ghazali. Taklah salah nazar yang pertama tadi, tapi nampak sangat berkira dengan Tuhan. Janganlah kata macam itu. Cuba tengok Nabi Ayub alaihissalam. Dia sakit tapi dia tak buat, dia buat ibadat. Ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ada dia kata, kalaulah aku sembuh, aku buat ibadat Tuhan. Tak ada tuan-tuan. Dia buat ibadat tak berhenti. Merungut pun tidak. Sehinggalah dia kata pada Allah, wahai Tuhan, aku ni sakit, sembuhkanlah aku. Aku ni telah diganggu oleh syaitan, sembuhkanlah aku. Dia tak marah pada Allah, dia tak minta apa pada Allah. Cerita yang ulat di masa dia sujud, ulat jatuh tempat sujud, kemudian dia kutip balik ulat tu bila habis sembahyang, tu cerita lain, tu Israeliat. Tuan-tuan jangan duk percayalah. Takkan Nabi sampai ulat duduk dalam badan. Ya, sampai bila sujud ulat pun jatuh. Sekali lagi pergi kutip balik. Pasal apa kutip? Makanan dia, kata dia. Dah, yang tu tak termasuk buk, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk percaya bab tu. Jadi yang disebutkan di situ, buat ibadat. Buat ibadat. Isteri yang cukup baik, isteri Nabi Ayub alaihissalam. Habis semua benda ni. Tolong suami, tak tinggal suami. Subhanallah. Sampai tak ada apa benda dah nak cari makan. Ni, setengah riwayat kata dia pergi gunting rambut dia, pergi jual rambut nak buat tali. Orang dulu bukan ada tali rapia. Dulu orang perempuan ni pintai-pintai rambut jadi tali. Tak ada duit. Nabi Ayub balik tengok rambut isteri dia pendek dah.
Dia kata, kalau aku lega daripada penyakit aku rotan kamu, pasal kamu jual rambut. Yang tu ada, kalau aku lega penyakit. Bila dah lega penyakit, baru timbul penyesalan. Silap aku cakap macam itu. Isteri macam ni punya baik, takkan aku nak rotan. Macam ni punya taat, silap betul dah. Tapi nak buat macam mana, dah sebut. Maka Allah kata, wahai Ayub, ambil 100 lidi, kamu gumpalkan sekali, kamu pukullah isteri kamu tu. Ambil 100 rumput, bukan lidi, rumput-rumput tu. Jadilah tu, cukuplah sebagai lepaskan niat kamu. Itu tuan-tuan, kalau kita tengok pada kisah Nabi Ayub alaihissalam itu, buat ibadat tak tinggal, dan dia tak sebut pun pada Allah, saya akan buat ibadat kalau Tuhan legakan tak. Serupalah dengan Nabi Yunus alaihissalam. Berapa kali kegelapan Yunus alaihissalam. Cuba tuan-tuan kira tengok, Nabi Yunus ini berapa kali gelap. Yang pertama gelap duduk dalam perut ikan, gelap. Besar mana ikan tu wallahu alam, tapi boleh telan orang. Gelapnya macam mana? Dengan tin sardin, tayar buruk, plastik duduk dalam perut ikan apa boleh. Tu hak dia jumpa, dia faham. Perut ikan, perut Nabi Yunus, ikan Nabi Yunus, kita tak tahu lah macam mana, tapi lebih kurang tu lah. Yang keduanya, kegelapan laut. Kegelapan laut. Dia bukannya duduk, Nabi Yunus bukannya duduk ikan paus, bukan duduk Selat Melaka tuan-tuan. Selat Melaka ni tak dalam, no, Atlantic, Pasifik semua. Dia bukan duduk Laut Cina Selatan ni. Dia duduk dasar di bawah, lagi dalam, lagi gelap. Dah 2 kali gelap. Mai gelap malam lah. 3 kali kegelapan yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Cuba tuan-tuan kira, 3 kali gelap, duduk seorang-seorang, makan dah, apa pun dah. Macam mana perasaan Nabi Yunus alaihissalam pada masa itu? Siapa yang boleh keluarkan Nabi Yunus pada masa itu? Siapa yang boleh tolong pada dia? Kawan-kawan, mak bapak dia, harta benda dia, dah. Dia geleteklah ikan macam mana pun ikan tak geli. So, kalau kita kata tak apa susah, aku geletek-geletek ikan, ikan geli dia muntah lah aku, tak ada pasal. Ikan Yunus, ikan Nabi Yunus, ikan Nun ni buat bodoh, relax. Bila Allah kata ikan, muntahkan balik Yunus, barulah dia muntahkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah, menunjukkan bahawa manusia ni lemah. Tapi dalam masa itu apa kata Nabi Yunus? Zikir tak berhenti tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana ada berhenti? Dengan kalimah itu Allah tolong dia. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Yang ini yang kita kena faham. Kalau kita diuji dengan musibah, zikir jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, ibadat jangan tinggal, teruskan buat. Tuhan tolong. Cuma Tuhan nak tengok setakat mana keimanan kita. Jangan bagi tempoh. Kalau lega nanti, aku nak pergi surau tiap-tiap malam. Kalau sembuh nanti, aku nak pergi umrah. Kalau lega daripada penyakit, aku nak mengaji dekat surau tiap-tiap hari. Kalau lah ni, aku nak tahajud tiap-tiap malam. Kenapa buat syarat macam itu? Tengah sakit inilah kita sembahyang. Sedang sakit inilah kita solat. Pahalanya macam pahala hijrah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Ni, yang korban tuan-tuan ni. Nabi sebut, satu bulu lembu tu, 1 darjah. Orang tanya pada Rasulullah, apakah kelebihan korban? 1 bulu, 1 darjah. 1 hasanah, 1 pahala. Balik rumah tuan-tuan kira, bulu lembu berapa? Pergi kira, bulan depan saya mai tolong beritahu. Tahun depan pun tuan-tuan tak boleh bagi jawapan lagi. Punya banyaknya bulu tu tuan-tuan. Subhanallah. Itu untuk orang korban. Yang seorang saja yang mengira bulu ni tuan-tuan, Sudin saja. Sudin kerjanya apa? Oh, kerja saya berbahaya pakcik. Kerja apa Sudin? Mengira bulu beruang. Ish. Kalau dia ngap tinggal ngap. Dia seorang saja tuan-tuan kira. Kita tak larat kira. Menunjukkan bahawa pahala orang yang berkorban tidak terhingga banyaknya.
pahala orang berkorban tak terkira banyaknya. Tuan-tuan tak nak korban lah. Patut-patut bila dengar macam itu, tak terkira banyaknya. Ya Allah, siapa nak bagi tuan-tuan? Duit yang tak terkira banyaknya, siapa yang tolak? Saya kata dekat Tuan Haji, ambil lah kereta tu, duit banyak, ambil satu kereta tu saya bagi kat Tuan Haji. Berapa banyak Ustaz? Tak terkira banyaknya. Tak apalah Ustaz, lain kali. Siapa nak jawab macam tu? Tapi bila kita kata korban, buatlah korban, tak terkira banyaknya pahala. Tak apa Ustaz, tu lepas dah buat lah. Pasal apa pahala jadi macam itu? Sebab kita tak anggap dia sebagai duit. Cuba kita anggap pahala tu macam duit, kita takkan cakap macam itu. Dah buat Ustaz, 2 tahun lepas dah buat dah Ustaz, kemarin dulu dah buat Ustaz. Hai, kemarin dulu belum korban lagi. Oh tak boleh Ustaz ya. Saya ingat kau boleh bila masa boleh korban Ustaz. Ini yang kita bila sebut tentang pahala ni tuan-tuan, kita rasa tak tahu. Mungkin kita pasal kita kata sunat. Mungkin sebab itu kot yang menjadikan yolah benda sunat. Kalau semua orang korban Ustaz, siapa nak makan? Dia kira macam itu pula. Kalau semua orang kemensah ni korban Ustaz, siapa nak makan Ustaz? Allahu Akbar. Siapa suruh korban di kemensah? Korbanlah tempat lain. Korbanlah tempat lain. Hukum korban sunat. Sunat muakkad. Kalau dia seorang-seorang duduk di KL ni, dia seorang-seorang duduk rumah bujang 4-5 orang kongsi, mak pak dia duduk di kampung tu, maka dia dipanggil sunat muakkad ainiyah untuk dia seorang. Tapi kalau macam tuan-tuan ni, satu keluarga, isteri, suami, anak-anak semua ada, dipanggil sebagai sunat muakkad kifayah. Cukup seorang suami buat, memadai untuk isteri dan anak-anak dia. Okey dah tu. Suami buat, anak-anak dengan isteri dia okey dah. Kira hak suami dia punya lah, okey dah. Tetapi kalau suami dia buat, isteri dan anak-anak pun turut buat, lagi bagus. Bagi orang kaya makruh kalau tak buat korban. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, berdosa kalau orang kaya tak buat. Kita ni sebab Syafi'i kata makruh aja, tak berdosa dan tak wajib qada. Tapi kalau tuan-tuan mazhab Hanafi, jaga-jaga, bagi orang kaya wajib buat. Ustaz, saya kalau ikut saya Ustaz, saya tak mau ikut Ustaz. Mazhab-mazhab ni PI ke Hanafi ke, tak mau ikut Ustaz. Saya nak ikut ya Rasulullah punya Ustaz. Okey, ya Rasulullah tiap-tiap tahun dia korban. Tak mau ikut Ustaz, tak mau mula dah. Tadi kamu kata kamu nak ikut yang Nabi punya. Nabi ni dia sembelih unta saja tuan-tuan, 100 ekor unta korban. Bukan lembu, bukan kambing. 100 ekor korban unta dia seorang. Dia sembelih 63 ekor. Sayyidina Ali sembelih 37 ekor. Itulah dalil boleh berwakil untuk orang lain korban, sembelih korban kita. Kalau ada orang tanya, kamu yang korban, kamu kena sembelih. Tidak. Nabi Muhammad korban 100 ekor unta. 63 dia sembelih. 37 lagi Sayyidina Ali sembelih. Kalau kamu kata kamu nak ikut Nabi Muhammad, silakan tiap-tiap tahun. Oh tak apa Ustaz, kita ikut yang lain. Tu payahlah. Tak, sebab apa yang Nabi Muhammad buat tiap-tiap tahun? Imam Syafi'i kata Nabi Muhammad buat tiap-tiap tahun sebab korban itu wajib pada Rasulullah, pada umatnya sunat. Seulang balik, wajib Nabi Muhammad itu korban pada dia, pada kita sunat. Tahajud itu tiap-tiap malam Nabi buat sebab wajib pada dia, pada kita adalah sunat. Sayyidina Umar selang setahun, kadang-kadang 2 tahun dia buat korban. Kita selang 20 tahun. Tak apalah, kita buat jugalah. Tapi rugilah tuan-tuan. Baik kata dia, yakni seperti orang Mekah yang berpindah tinggal sama-sama aku di negeri Madinah Al-Munawwarah di dalam masa hayat aku. Cuba tuan-tuan nampak. Tengok hadis ni. Nabi kata orang yang sibuk tapi boleh buat ibadat, pahalanya macam sahabat Nabi yang berhijrah dengan Nabi dan duduk dengan Nabi di Madinah. Kita memang tak dapat dah tuan-tuan, tapi kita boleh dapat macam ini. Kita boleh dapat macam ini. Tuan-tuan, di mana ada puas semayang malam tiap-tiap malam? Kerja, letih, penat. Tetapi tuan-tuan boleh dapat pahala semayang tiap-tiap malam dengan tuan-tuan menuntut ilmu.
Ni tuan-tuan mengaji sekarang ni, pahala dia macam tuan-tuan buat tahajud tiap malam. Tuan-tuan mana boleh puasa tiap-tiap hari? Rumah terbuka raya lah, duk ada lagi ni. Dah nak masuk raya haji pun masuk, terbuka raya Aidilfitri lagi. Tak boleh puasa tiap-tiap hari. Tapi Nabi kata, kelebihan menghadiri majlis ilmu macam orang puasa sunat tiap-tiap hari. Subhanallah. Ada orang yang rajin sembahyang malam tapi tak rajin mengaji. Ada orang yang rajin puasa sunat tapi malas mengaji. Dia cuma dapat pahala sembahyang, dia cuma dapat pahala puasa sunat. Tapi kita ni tuan-tuan rajin mengaji tapi agak malas sembahyang tahajud. Kadang-kadang aja sembahyang tahajud. Tak pun jarang sembahyang tahajud. Tapi tuan-tuan rajin main mengaji, pahala dia macam sembahyang tahajud setiap malam. Jadi Allah ganti ikut situ. Maha adil Tuhan. Maha adil Tuhan, tuan-tuan. Macam orang perempuan, mereka tak wajib sembahyang Jumaat, tapi Allah ganti pahala sembahyang Jumaat dengan mereka jaga anak-anak, jaga makanan, jaga rumah tangga. Pahala mereka jaga tu macam orang laki-laki datang sembahyang Jumaat. Adilnya tuan-tuan. Supaya orang perempuan bersalin seolah-olah balik pada haji dan umrah. Kita tak mampu nak pergi haji tiap-tiap tahun pasal kota, tapi kita boleh dapat pahala haji umrah tiap-tiap tahun dengan salin. Jadi akak-akak rajin salin, insya-Allah. Tuan-tuan tak ada duit nak pergi umrah tiap-tiap hari, tapi tuan-tuan boleh dapat pahala umrah. Lepas semayang subuh, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Duduk tempat semayang, berzikir, baca Quran, i'tikaf sampai naik waktu isyraq. Kemudian tuan-tuan semayang sunat isyraq. Tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan dapat pahala umrah. Allah ganti pahala macam itu. Buatlah yang mana dah pencen. Lepas subuh nak balik, nak buat apa? Nak buat apa balik rumah lepas subuh? Nak pergi hantar anak. Anak dah besar semua dah. Nak hantar cucu. Kita tak bela cucu. Nak pergi market ikan, pergi pasar borong hari tu 6 kilo tak habis lagi. Buat seminggu 4 kali. Lepas sembahyang subuh baca Quran, jangan berubah tempat. Sembahyang isyraq, lepas sembahyang isyraq turun balik. Jumpa dengan satu orang di bawah. Assalamualaikum haji, dari mana haji? Daripada umrah. Kawan tu naik kereta geleng kepala, tak sihat dah orang tua tu. Tak sihat apa hang tak faham. Tuan-tuan kena jawab macam itu. Daripada mana haji? Baru balik umrah. Semalam aku jumpa dia. Bila umrah dia? Dia ni daripada ayah pin ke apa kan ni? Tak, dia cakap betul tu. Dia cakap betul. Dia baru balik umrah betul. Dia dapat pahala umrah di sini. Tapi pasal kita tak faham, kita kata tak sihat. Dah tak sihat, Abang Haji tu bang ya. Pernah buatkan. Tulis semayang rajin sangat, dah tak sihat. Sebab ada orang kata baca Yasin banyak-banyak gila isim. Ada orang tanya saya, Ustaz, suami saya ni rajin baca Yasin Ustaz. Dia kata baca Yasin ni kalau banyak-banyak Ustaz gila isim. Saya kata akak, yang gila isim tu yang tak baca Yasin kau. Apa masalah baca Yasin banyak-banyak gila isim? Tak ada lah. Ini pun masalah juga. Yang menyanyi banyak-banyak tak ada gila isim. Baca Quran pergi gila isim. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menggantikan pahala macam itu. Kan adil Tuhan. Kita tak jadi sahabat untuk hijrah dengan Nabi, tapi kita dapat pahala hijrah. Inilah dia pahala dia. Kalaulah kita kata untung jadi sahabat Nabi Ustaz ya, dia mau dapat pahala hijrah besar pahalanya. Kenapa saya tak dijadikan sahabat Nabi Ustaz? Sekarang tak payah jadi sahabat Nabi. Kamu semayang aja macam mana pun. Tengah sibuk kenduri kenara, kamu semayang, bentang sejadah, Allahu Akbar. Bawah kemah tu kamu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. InsyaAllah ada orang ikut di belakang. Sibuk-sibuk menega tu, tutup kedai, solat. Kan hebat tu tuan-tuan. Tengah-tengah meeting, kita tangguhkan dulu mesyuarat buat sementara waktu, kita semayang dulu. Allahu Akbar. Seronoknya tuan-tuan. Main bola sepak pukul 8.30 start. Pukul 9.30, 9.45 rehat. 9 suku rehat.
Semayang 15 minit. Mana? Tengah-tengah padang. Dengan referee, dengan linesman, players, semua semayang. Oh, hebat tuan-tuan. Orang Arab tuan-tuan, dia semayang tengah-tengah rehat tu. Waktu rehat tu, mereka semayang tengah padang. Ambil kentola, semayang. Allahu Akbar. Sekali habis semayang, buka kentola, main balik. Kentola labuh tu, tutup lutut mereka. Mereka buat, orang Arab. Main-main, semayang tak tinggal. Perang pula lepas tu. Ini orang Arab buat ni, dia tak tinggal. Yang kita ni tuan-tuan aman. Tapi semayang kita tinggal selalu. Perjalanan kita tinggal. Musafir kita tinggal. Ada setengah orang dia kata dia tak puas semayang musafir. Tak selesa ustaz. Kita nak jamak-jamak ni ustaz, tak selesa. Saya nak juga buat 4-4 ustaz. 4 Zuhur kan berjalan lagi. Singgah lagi ustaz, kita buat lagi 4 Asar. Kita ni kan kira sangat dengan Tuhan ustaz. Itu dia. Yelah. Yang suruh kira tu pun Tuhan. Tuhan yang suruh buat jamak. Allah yang suruh buat qasar. Kira apa? Dia suruh buat. Yang penting buat. Saya ni tuan-tuan 20 hari dah saya buat jamak. Saya berjalan daripada Isnin. Hari Isnin dulu lagi. Sampai sekarang saya tak boleh ipuh lagi. Isnin sampai Jumaat 5 hari dah tuan-tuan. Saya dah berjalan 12 negeri dah tuan-tuan dalam tempoh 5 hari ni. 5 hari 12 negeri. Nikmatnya sembahyang jamak dan qasar. 12 negeri dalam tempoh 5 hari. Saya keluar pada rumah hari Isnin. Saya pergi Kuala Lumpur. Hari Selasa saya pergi Melaka. Kemudian saya pergi balik ke Negeri Sembilan. Lepas tu saya pergi ke Selangor. Sekarang Selangor 5 hari dah. 12 negeri. Betul ya? Kuala Lumpur, Melaka 1, 2, Negeri Sembilan dah 11. Kuala Lumpur 12 negeri oh tuan-tuan. Tak Negeri Sembilan saja 9. Tuan-tuan boleh bayar. Jadi tuan-tuan, kalaulah semayang jamak dan qasar tu tak ada, letih tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita ni dapat jamak dan qasar, Allah bagi juga supaya kamu tak sempit hidup. Tapi tak mau. Kita nak sempitkan juga diri kita. Kita nak sempitkan juga hidup kita dalam kubur. Dengan sebab kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah dah bagi kemudahan pada kita. Baik, kerana adalah orang yang berbuat ibadat pada masa huru hara itu, keluar ia daripada menyibukkan susahnya kepada ibadat, maka dengan sebab itu sudahlah besar pahalanya. Jadi kita sebutkan tadi, bala tu apa? Banjir, tanah runtuh, susah, melarat, sakit, kenuri, main bola, sokan, buat perjalanan. Ini semuanya adalah bala-bala. Kalau tuan-tuan boleh jaga benda-benda ini, insya-Allah pahalanya macam pahala sahabat yang berhijrah dengan Rasulullah. Baik, kita baca hadisnya. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancung dan dihunuskan pedang kerana memerangi umatku, maka tiada terangkat, yakni tiada terhenti daripadanya sampai kiamat. Bilakah perbalahan ini akan terhenti? Bilakah permusuhan ini akan terhenti? Selagi mana kamu mengangkat pedang permusuhan, selagi itulah pergaduhan dan permusuhan akan terus berjalan. Tuan-tuan, perbandingannya dalam Islam ni, dia semua ada saluran. Cuma masalah dia, kita tak mau ikut saluran. Tiap-tiap hari kita buat perbandingan, tapi kita cuma tengok saja, kita tak ambil dalam kehidupan. Sebenarnya Islam ni dia bagi pada kita semua jalan keluar, makhraja ni dia keluar pada kita. Ada aja jalan sebenarnya setiap masalah. Macam cerek air. Tuan-tuan ambil air, isi dalam cerek. Tuan-tuan bakar, jerang cerek air.
sampai kepanasan dia, sampai ke tahap dia mendidih. Air yang mendidih tadi, dia keluar ikut mana? Dia keluar ikut mana? Ikut muncungnya. Ada dia keluar ikut lain? Ikut muncungnya itu. Masalah kita sekarang umat Islam, terlalu banyak muncung. Itu punca dia. Yang pun muncung agama tu kita tak mau ikut. Muncung agama. Apa muncungnya? Yang tu yang kita tak mau ikut. Persoalan rumah tangga, kita tidak mau ikut muncung agama, penyelesaian agama. Kita dah malu, tuan-tuan. Orang Cina nak bercerai pun tak heboh dalam paper. Orang Hindu nak bercerai, tak ada apa-apa pun. Tuan-tuan baca New Straits Times hari ni ke, The Sun hari ni ke, tak ada pun cerita masalah mereka nak bergaduh pun. Mai kepada orang Melayu ni muka depan, inspektor dengan chief inspektor, Inspektor Aliza, ya, gerak khas, muka depan. Tak malu ke tuan-tuan? Di mana saluran agama ni? Tidak adakah penyelesaian agama untuk masalah kamu ni? Muka depan, tuk depan. Seolah-olah kita ni tidak ada panduan. Pak, mak, anak, beranak bergaduh. Cari jalan yang bukan penyelesaian, yang bukan jalan agama. Di mana muncung agama? Tak tahu ke? Tak belajar ke? Tak mau ambil tahu ke jalan-jalan itu? Serupalah dalam bidang politik. Di mana muncung agama untuk menyelesaikan masalah dalam politik? Kenapa tak cari jalan keluar itu supaya kita boleh selamat? Kenapa diisytiharkan perang? Selagi mana kamu mengisytiharkan perang, iza wudi'as sayf, sayf itu maknanya pedang. Selagi mana kamu angkat pedang kamu, selagi itulah peperangan tidak akan berhenti sampailah hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, demikianlah hal ini yang telah kita lihat dan kita dengar daripada zaman sahabat Nabi sampai zaman kita sekarang. Umat Islam berbunuh-bunuh dan berperang-perang. Macam-macam perkara yang dahsyat-dahsyatnya peperangan antara raja muslimin itu sama-sama sendirinya. Bila kita membaca kepada sejarah, umat Islam bergaduh di Iran dan di Iraq. Umat Islam bergaduh pasal rumput kapet. Malu tuan-tuan. Pasal rumput kapet dia bergaduh. Sama-sama Islam. Hanya kerana masalah yang kecil-kecil. Kita sampai tak mengaku anak beranak, tak mengaku adik-beradik. Sebab tidak mengikut jalan agama. 1962, tuan-tuan tengok cerita ibu mertua aku, Arahan P. Ramlee. Betapa banyaknya jalan agama yang tak diikut dalam masyarakat. P. Ramlee buat konflik masyarakat tahun 60-an lagi. Kahwin tak ikut jalan agama, tak ikut muncung agama. Jadi apa? Mak tak suka Sabariah kahwin dengan Kasim Selamat, tapi nak nikah juga. Sabariah kata saya nak juga. Sabariah, aku beri pilih kepada engkau, Dr. Ismadi atau Kasim Selamat. 3 hari Sabariah. Cukup 3 hari dia bagi jawapan Kasim Selamat. Bagus. Apa jadi pada Sabariah? Bahagia. Cuba tengok anak-anak hari ni, ada ikut. Dia tiru perangai Sabariah. Lari sampai ke mana-mana tempat. Ke Lombok. Bila dah susah, telefon kita minta tolong mai ambil. 5 hari baru sampai Lombok tuan-tuan. Bukan 5 jam, 5 hari. Naik kereta kuda, kereta lembu, baru sampai. Demi cinta aku gagahi jua. Setahun tak gagah lah, nak balik dah. Pasal apa? Pasal tak ambil muncung agama. Bukankah keredaan mak bapak, keredaan Allah letak pada reda mak bapak? Anak-anak gadis, anak-anak teruna tidak mau lagi mencari jalan agama untuk berkahwin. Jadi apa? Masa menikah tidak mau ikut jalan agama. Bila dah kahwin pun tak mau ikut jalan agama. Jadi apa? Tuan-tuan tengok
Mak Sabariah ni, Nyonya Mansur, sampai kata kepada anak dia, saya tak mengaku, mulai hari ini kau bukan lagi keluarga Nyonya Mansur. Seluruh hartaku aku haramkan pada kau Sabariah. Nah, wang RM5,000 merambus kau daripada Singapura. Buang adik-beradik. Adakah itu jalan penyelesaian? Berapa ramai hari ini tuan-tuan yang buang adik-beradik? Tidak lagi mau cari jalan agama untuk menyelesaikan masalah tanah. Tanah tu bukannya luas, kangkang kera ya. Tapi sampai naik mahkamah. Yang untungnya lawyer. Tak mau ikut jalan agama. Cuba tuan-tuan tengok P. Ramlee bawa pergi Sabariah ke Pulau Pinang. Apa dia buat? Duduk di hotel. Apa dia kerja? Main nombor ekor. Nak menyelesaikan masalah, nak release dia punya tension, main judi. Tak mengikut jalan agama. Berapa banyak orang hari ni tuan-tuan yang nak meriliskan tension dia itu bukan jalan agama. Sampai pada satu tahap yang saya sebutkan tadi, bunuh diri. Tidak mau dah cari jalan agama mendekatkan diri. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah jalan sembahyang dan jalan sabar. Tak mau. Orang minum arak. Orang nak release tension sekarang, minum arak. Nak release tension sekarang ni untuk sembahyang, tidur. Nak release tension sekarang ni jadi hip hop. Nak release tension sekarang ni pergi dengar lagu. Jadi apa? P. Ramlee tunjuk dah jadi apa. Kemudian P. Ramlee dia buat apa di situ? Habiskan wang RM5,000 daripada hotel, duduk rumah sewa. Lalas sekali duduk di bawah kolong rumah Abang Ali. Bila isteri dia kata, abang kerja. Apa kerja yang abang boleh buat Sabariah? Abang hanya boleh main muzik. Janganlah abang sebut muzik abang. Mak tak suka. Tuan-tuan, berapa banyak anak-anak muda hari ni jadi perangai macam Kasim Selamat. Pemalas. Tak kreatif. Sebab tu orang perempuan tak mau, orang Melayu. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat orang-orang perempuan yang ikut laki-laki Lombok. Kenapa suka dengan Indonesia Lombok? Pasal rajin. Tak reti duduk diam. Kerja saja. Penyayang, romantik, boleh diharap. Saya bila dengar tu pun geram juga. Aku ni tak boleh harap kan? Dia kata laki-laki Melayu dah hilang sifat-sifat itu. Cuma ada pada laki-laki Lombok. P. Ramlee tunjuk dah dalam tahun 62 itu. Sifat orang kita ini. Saya tak ada kelulusan. Kerja apa saya boleh buat? Kamu tak kreatif. Bangladesh yang mari kerja di Malaysia, kelulusan apa dia ada? SPM dia tak ada. CJ dia pun tak laku di Malaysia ni. Tapi dia boleh hidup. Saya ada sahabat Bangladesh. Bila jadi kontraktor sekarang tuan-tuan. 50 pekerja Melayu sekarang kerja dengan dia. Kereta ada, rumah ada. Jadi kontraktor ada tuan-tuan. Dia ambil lesen sana, ambil kursus sana. Boleh je sekarang ni. Jangan jadi macam Kasim Selamat. Dah tahu satu bidang tapi tak reti kreatif bidangnya lain. Jalan agama ni banyak. Cari benda buat. Tuan-tuan, penyelesaian jalan agama. Mak Nyonya Mansur ni, Mak Sabariah tak ikut jalan agama. Nak juga berceraikan anak beranak, anak menantu. Dia tak boleh terima hakikat. Tu menantu aku. Buruk pun dah menantu aku, baik pun menantu aku. Dia tak boleh terima juga. Cari jalan nak bergaduh juga. Jadi apa pada Sabariah? Jadi apa pada Nyonya Mansur? Berapa banyak mak bapak yang perangai macam Nyonya Mansur. Dah tak berkenan dengan menantu, sampai sudah tak berkenan. Walaupun dah ada anak, tak berkenan juga lagi. Sedangkan kalau kita fikirkan itu jodohnya. Cari jalan nak bagi baik. Agama suruh bagi baik. Dah. Hati busuk, kianat, dengki. Jangan jadi macam Dr. Ismadi. Bini orang menggatai lagi. Sudah tidak ada perempuan lain yang kamu nak kacau. Apa cinta bagi kamu ni? Saya ni Ustaz, cinta macam mana pun. Dia bini orang pun saya rampas Ustaz. Dia di mulut naga pun saya rampas. Ini kan mulut Kasim Selamat. Tuan-tuan jangan jadi macam Dr. Ismadi. Dah jadi isteri orang. Pejam mata. Aku tak mau tengok lah. Aku nak tengok orang lain pula. Yang masih belum jadi isteri orang. Yang anak darah.
Tolong jangan perangai macam doktor, profesional saja, tapi tak panggil apa? Mengaji tinggi, Dr. Ismadi, tapi isteri orang pun dia balut. Berapa ramai hari ini yang bercinta tidak mengikut muncung agama. Dengan isteri orang dia bercinta, dengan isteri orang dia gagah, dengan isteri orang pun dia lagi dilamun perasaan, dengan suami orang dia dilamun perasaan. Akhirnya jadi apa? Rumah tangga dia hancur, rumah tangga orang sana pun hancur. Kadang-kadang berparang, berbunuh, tembak-menembak. Kerana apa? Kerana bercinta tak ikut jalan agama. Dia isteri orang, kamu suami orang, stop. Kamu anak turuna, dia isteri orang, stop. Itu bukan saya punya. Nak tunggu dia janda ke apa baru saya ambil. Jangan cari. Tuan-tuan, jangan jadi macam Kasim Selamat, orang yang lemah semangat, kecewa dengan satu-satu benda, pergi ambil garpu, pergi cucuk mata. Berapa banyak orang yang macam itu. Putih tunang, kerja berhenti. Putih tunang, tak pergi kerja. Berapa ramai yang jadi lemah macam Kasim Selamat, tuan-tuan. Kecewa, kasut hilang di bawah, tobat lahum, tak main surau. Apa punya orang ni, dia adik-adik Kasim Selamat ni. Jangan ada budaya macam itu. Ada setengah orang budaya sekali terasa, sampai bila-bila saya terasa, Ustaz, ini Kasim Selamat. Tuan-tuan, buruk-buruk mak dara tu pun, Nyonya Mansur itu buruk dia, tuan-tuan. Lalas sekali dia minta maaf. Minta maaf, pengsan di kubur. Aku hairan, mak. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Kenapa Allah tak jadikan kau haiwan? Allah kasih, mak dah tua pun tumbang tu, Allah Kazim. Kau kata aku binatang, Kazim. Allah Kazim, maafkan mak dah tua, Kazim. Jahat-jahat dia pun minta maaf. Pergi ke rumah Dr. Ismadi, ketuk pintu rumah. Kasim Selamat, maafkanlah mak Kazim. Mak dah tua, Kazim. Maafkanlah mak Kazim. Keluar-keluar, buta, mata merah, darah. Allah Kazim, pun mati terus. Jahat-jahat dia pun minta maaf, tuan-tuan. Mana lebih jahat dengan tuan-tuan? Yang tuan-tuan mengaku tuan-tuan baik, tapi jarang dan tak pernah minta maaf pada orang. Fikir-fikirkan, tuan-tuan. Jadi saya katakan tadi, puncanya ialah sesuatu benda yang kita buat tidak mengikut jalan agama. Sebab itulah jadi huru-hara. Jadi kita belum terlewat untuk kembali mengikut jalan agama. Daripada paling kecil rumah tangga sampailah peringkat bernegara, sampailah berperingkat muamalat dan sebagainya. Jalan-jalan agama itu telah ada. Kita ni sentiasa menggelegak macam cerek yang panas, menggelegak. Tapi tak apa, saluran dia betul. Itulah hidup kita dalam dunia ni. Kita sentiasa menggelegak, sentiasa panas, sentiasa ada masalah, sentiasa dirundung dengan berbagai-bagai permasalahan. Sabar banyak-banyak, ikut jalan agama. Jangan buat dengan jalan-jalan yang lain, insya-Allah. Cukup, tuan-tuan, sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada 3 hadis yang kita baca pada malam ni, insya-Allah. Kitab Muhimmah kita akan baca pagi besok. Ya, Kitab Muhimmah banyak lontaran-lontaran soalan yang dikemukakan. InsyaAllah pagi besok saya akan jawab persoalan perumahan rumah tangga ini dalam bab pagi besok. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.